wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, dan salam sejahtera. Saudara pengurusi MPN, Saudara Syed Ibrahim, pimpinan pusat dan pimpinan negeri yang turut hadir, rakan-rakan saya muliakan. Seperti biasa, bila sampai ketika kita terpaksa menyempurnakan tugas untuk mengumumkan bakal-bakal calon pilihan raya negeri. Kita memilih untuk mengumumkan peringkat supaya tidak membebankan jentera di lapangan bergegas pergi balik ke Johor Bahru. Saya telah mencadangkan kepada negeri supaya jentera di lapangan harus kekal di sana, menumpukan perhatian dan hanya hadir di daerah-daerah yang berkenaan. Ini kerana kita nak ubah bentuk dan pendekatan yang terlalu formal dan protokol dalam parti. Ya. Kita harus menumpukan kerja di bawah. Semua orang bercakap soal mendengar di bawah, mendengar di lapangan. Tetapi sebagai parti yang parti reform, kita harus pastikan pegakan kita di lapangan itu cukup berkesan. Ya. Dua minggu lalu saya datang untuk meluncurkan jentera IMK, dan mereka telah memperkenalkan satu pendekatan yang agak baru dan berbeza, iaitu untuk fokus kepada beberapa isu utama rakyat, selain daripada apa yang selama ini kita canangkan tentang reform institusi yang juga penting dan fundamental dalam membentuk kerajaan dan apa yang disebut tata kelola kerajaan untuk satu negara. Dan sebab itu saya anggap pendekatan ini dimanfaatkan untuk semua calon-calon memfokuskan isu rakyat. Ya. Kerana tidak semua parti, tidak semua manifesto itu sebenarnya benar-benar menyuarakan hati nurani, conscience rakyat. Dalam sistem kita, ahli politik semuanya bicara suara rakyat. Tetapi bila berkuasa, kita mewakili kelompok-kelompok kaya. Lihat saja setiap lapangan dalam hidup. Ya, sama ada syarikat perjudian yang kita bangkitkan baru-baru ini mengenai kerugian besar syarikat perjudian genting di Hong Kong. Bukan saja soal syarikat perjudian, tetapi tata kelola bank-bank yang memberikan pinjaman tanpa jaminan kolateral, dan ini dianggap ringan dan ramai orang politik. Ya, dan saya peringatkan, termasuk dalam kalangan pembangkang yang kadang-kadang tidak memberikan penekanan hal ini. Apa yang sebab kita bangkitkan? Kerana orang bawah, orang miskin tidak akan mendapat layanan yang sama. Jadi sistem perbankan itu memihak kepada golongan kaya, merempatkan kehidupan golongan miskin. Kita lihat masalah Felda, FGV. Bagaimana keuntungan dikaut untuk memanfaatkan segolongan kecil, dan peneroka masih kekal di takut yang lama. Kita lihat syarikat-syarikat besar kelapa sawit yang mencatat keuntungan berbilion-bilion ringgit. Tetapi untuk memberikan sumbangan bila berlakunya masalah segi harga, ketimpangan harga atau jerbu, itu sedikit sekali. Kita lihat syarikat balak mencatat keuntungan atau ekspor, nilai ekspor 8 bilion ringgit satu tahun sekarang ini, kalau dulu lebih. Tetapi bila kita suarakan keperluan untuk memberi sedikit daripada keuntungan itu, pulangkan kepada rakyat yang terbeban akibat banjir, yang sebahagiannya akibat kedurjanaan dan kefasadan pembangunan
gembalakan itu tidak ada tindakan. Saudara, dalam pertarungan ini golongan bawah cemas. Dan tanggung jawab kita ialah untuk memberi pencerdasan, kefahaman kepada rakyat. Tidak ramai yang akan berjuarakan, ya. Kerana seperti mana saya sebut di parlimen dan baru-baru ini juga, bila kita suarakan semua tokoh-tokoh besar ini, kita tidak akan mendapat bantuan yang secukupnya dalam pilihan raya. Mereka akan memilih menyokong parti-parti politik yang sekurang-kurangnya sederhana sikapnya terhadap kegelojohan dan rasuah. Jadi sebab itu keadilan tertegak dalam keadaan yang sukar, tidak mudah. Dan dalam liku-liku perjuangan, kita tidak hanya menyebut kleptokrat itu satu orang. Kleptokrasi itu satu sistem mengangkat tokoh-tokoh politik dan yang akhirnya mencuri dari rakyat. Itu yang sistem kleptokrasi. Dan ini bukan baru, sudah puluhan tahun kita lalui. Sebab itu kadang-kadang kita berbeda pandangan, ada orang memilih. Kita tidak mesti konsisten, tuntas, dan mesti memberikan pandangan yang jelas. Dan justru itu akan terpaksa menanggung beban yang lebih besar. Tidak ada dalam sejarah politik tanah air pimpinan bukan puluhan, maka ratusan, mencecah ribuan yang sama ada dihumban ke penjara, di lock up, dipukul seperti mana yang dialami oleh pimpinan keadilan di semua peringkat, termasuk di kalangan otai reformasi. Ya. Ini sebabnya kerana kita mencabar keangkuhan kuasa, arrogance of power. Kita mencabar sistem negara hukum di mana hakim boleh dipermainkan. Kita mencabar sistem ekonomi yang menekan golongan bawahan. Kita mempertikai dasar perkauman yang meminggirkan suku-suku kaum tertentu. Dan ini berlaku hanya dalam sejarah. Terutama tekanan sumbangan yang dilakukan oleh keadilan dan oleh yang demikian menerima tekanan yang maha dahsyat. Jadi dalam mempersiapkan dan melancarkan jentera dan menamakan bakal-bakal calon itu harus calon yang memenuhi cita rasa, conscience, memahami perjuangan dan ingat bahawa ini hanya satu amanah yang mesti mereka tunai dengan sebaiknya. Tentunya kita semua mahu melakar kemenangan, tapi kita tahu bahawa dalam percaturan sistem politik yang sekarang ini, ia tidak menjamin yang benar itu menang, yang menolak rasuah itu benar. Tetapi tanggungjawab kita adalah menyempurnakan tugas dengan sebaik mungkin dan memohon kepada Allah SWT dengan dukungan rakyat kita mencatat kemenangan yang bergaya, insya-Allah. Kesempatan yang lalu saya ke Bukit Naning, saya ramai duduk Jawa di situ. Jadi saya bicara tentang Donggo Warsito, Punjangga Keraton Yogyakarta yang masyhur, sehingga akan mendorong Bung Karno meminta supaya karya Jawa, khususnya bab zaman Edan, zaman gila, itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia supaya dipopularkan di tengah rakyat. Tapi mesejnya jelas. Ya. Dalam cabaran yang menghadapi cabaran di bawah sistem kuku besi Belanda,
jajah, zalim, rampas tanah rakyat dan sebagainya, dan mengangkat beberapa tokoh-tokoh golongan aristokrat dan golongan feudal sebagai alat mereka, boneka mereka, menggunakan golongan pribumi Jawa membantu Belanda untuk menyiksa rakyat. Dan ini kita tahu berlaku dalam semua sistem penjajahan dan sistem korup yang lain, termasuk yang berlaku sekarang. Apa nasihat zaman edan Ronggo Warsito? Eling, iling, nan waspada. Saya tahu di sini tak ramai orang Jawa, ada Bugis ramai. Maknanya beringat dan waspada. Bila menghadapi zaman edan kata apa? Yang baik ditekan, yang korup diangkat, yang mencerminkan watak yang sesuai di penjara, dan yang zalim itu dimuliakan, yang benar dipalsukan, yang palsu disahihkan. Dalam keadaan beginilah, kata Ronggo Warsito, untuk selamat jangan kita mudah terpedaya dengan penceritaan atau pengkesahan mereka. Jangan kita terpukau dengan wang ringgit mereka dan janji palsu mereka. Dan jangan kita rasa takut dan cemas dengan tekanan dan kezaliman mereka. Harus senantiasa beringat dan waspada. Rakyat yang beringat dan waspada itulah yang akan merdeka. Merdeka jiwa raga mereka. Dan istilah merdeka ini juga difaham dengan pelbagai kisah. Tapi sejak zaman Datuk Onn Jaafar, Johor, ke Dr. Burhanuddin Al-Hilmi, Perak, semua bicarakan bukan saja merdeka negeri, tapi harus merdeka jiwa. Dalam teori Islam di Kepulauan Melayu oleh Naqib Al-Atas, Profesor Naqib Al-Atas, dia juga sebut bahawa Islam itu hanya bermakna bila rupa zahirnya merdeka, jiwanya juga harus merdeka. Kalau kita merdeka, termasuk di Johor ini, dalam sistem yang masih menekan, membedakan dan golongan miskin, harga barang, projek-projek, kemudahan asas untuk rakyat, itu tersisih dan terbiar. Itu merdeka negeri, tidak merdeka jiwa. Jadi saya harap kita ingat, saya sengaja menekankan hal-hal ini pokok supaya kita jangan lupa. Jangan lupa bahawa dalam percaturan politik ini ada yang jadi calon, ada yang terlepas peluang, ada yang tersisih kerana kita nak pilih 20 keseluruhannya, yang layak 2,000, yang mengharap 20,000. Jadi oleh demikian, siapa saja yang bertugas untuk menilai akan menghadapi masalah yang sangat besar. Saya ucap terima kasihlah kepada saudara Syed Ibrahim kerana berpeluang menghadapi masalah yang memeningkan ini kali ini. Jadi dia lebih matang sekarang seperti Pak Hasan Karim. Tapi yang sengaja saya himbau semula soal perjuangan, kegelisahan rakyat, nasib nelayan Sedili, nasib peneroka, Felda, nasib yang di estate atau yang miskin bandar yang sekitar Johor Bahru, supaya kita jangan terlepas pandang. Isu ini yang harus menjadi isu yang kita ketengahkan. Calon itu kebetulan orang yang mampu kita tonjolkan mewakili hasrat dan aspirasi rakyat terbanyak. Dan jentera ini harus tunjuk kesetiaan kepada jamaah. Dia ada kerangka lebih besar
aspirasi dan cita-cita lebih murni yang harus dihidupkan, yang harus diperjuangkan. Ya. Sebab itu kali ini kita agak lebih berjaya dalam memutuskan nama calon-calon jauh lebih awal. Sebab memungkinkan mereka bertugas. Tetapi pengalaman saya dalam politik lama, sejak dalam UMNO ini dulu, sampailah dalam keadilan ni, itu memang masalah. Masalah mengumumkan awal. Kerana akan menimbulkan juga masalah tuntutan, kena diheret untuk memaksa perubahan dan sebagainya. Masalah juga kalau diumumkan lambat. Kerana tempoh kempen terlalu terbatas. Apatah lagi dalam keadaan COVID-19 sekarang dengan SOP yang akan diketengahkan yang tidak memihak kepada kita. Jadi oleh itu, dalam mengambil kira pertimbangan ini, ada masalah diumumkan lambat, ada masalah diumumkan awal. Kita berpendapat lebih baik diumumkan awal, membolehkan jentera bekerja sebagai satu pasukan untuk memenangkan calon kita. Saya yakin ada orang sekarang heboh bangkit soal Melaka, Sarawak. Saya tidak mahu ulaskan, saya dah ulas tempat lain. Tapi mereka tidak tahu bahawa pertamanya jentera Parti Keadilan di Johor jauh lebih baik daripada kita. Dan saya lihat sendiri, bukan saja yang saya sebut tadi MK peluncurannya, tapi di daerah-daerah, di setiap daerah ada core yang disebut Safwatul Mukhtarah, gulungan kukuh yang mudah-mudahan insyaAllah menjadi benteng pertahanan mental dan jiwa untuk memenangkan calon-calon kita. Kerja dengan ikhlas, matlamat jelas, kerja kena ikhlas, dan perencanaan harus teratur. Dia matlamat itu harus, jentera harus tersusun, dan kerja mesti gigih dan teratur. Ini parti majoriti Melayu, asas Melayu, tapi ini parti berbagai kaum. Ini satu-satu parti di negara kita yang menampilkan tokoh-tokoh dari semua kaum. Ini parti yang berani bertahan di bandar, berani bertambung di desa. Ini beda kita. Setengah orang dia pilih hanya parti di bandar, tak berani terjun ke kampung, ke desa. Kita bertarung di bandar, bertarung di desa, bertarung di kalangan India, bertarung di kalangan Cina, bertarung ke Melayu. Kerana ini rakyat kita. Betapa sukar sekalipun, kita harus berdepan. Dan oleh demikian saya doakan Allah SWT mudah-mudahan semangat ini digilap untuk menghadapi PRU Negeri Johor dan seterusnya pilihan raya nasional yang akan diadakan dalam paling lambat 1 tahun, paling cepat 6 bulan. Tapi kita harus siap dari sekarang. Jadi saya ambil kesempatan untuk mengumumkan untuk 5 kawasan di selatan, tidak termasuk di tengah, utara dan juga di timur. Kalau ada nak bagi pandangan, nak pindah dalam 1 minit.